KPM. Okey semua, hi Star Stories. I sekarang berada dekat nursery. Jom ikut I. I nak tunjuk kat you. Oh my god, pokok ni cantiknya. Semua jom kita tengok satu-satu, okey? Okey, pokok ni I nak beli. Oh, ni cantik ni. Wah, ni pun okey kot untuk rumah makan. Ya, saya. Jangan bergerak. Tak bergerak. Buat apa kat sini? Saya nak beli pokok. Dah scan QR code belum? Dah. Saya dah scan QR code. Okey. Nak buat apa sebenarnya ni? Oh, sebenarnya saya nak beli pokok-pokok. Saya nak buat pertanian bandar. Pertanian bandar. Tahu ke pertanian bandar tu apa? Alamak. Alamak. Tahu beli je tapi tak tahu apa dia pertanian bandar tu. Macam mana ni? Macam mana tu? Kalau nak tahu macam mana, kita tengok dahulu profil guru ini. Macam mana ni? Alamak. Assalamualaikum semua. Hai, anda sedang menonton Didik TV KPM bersama saya Nisaki. Di hadapan saya ni ada banyak pokok cantik-cantik, tetapi sebelum kita pergi kepada pokok-pokok ini, jom kita persilakan cikgu kita pada hari ini, iaitu Cikgu Suhaila dari SK Taman Kepong Kuala Lumpur. Apa khabar cikgu? Khabar baik. Hai Nisa. Apa khabar? Assalamualaikum. Ya cikgu, sebenarnya walaupun nama cikgu Suhaila, tetapi cikgu ada nama glamour kan? Tak adalah glamour, tapi kita memang dah lama digunakan nama panggilan tersebut. Ya. Apa dia tu cikgu? Okey, saya kenalkan diri dulu lah. Baik, Nisa. cikgu. Ramai tak kenal lagi. Kalau Nisa dah ramai kenal. Okey. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Hai semua. Okey, nama saya Cikgu Suhaila binti Jumaat. Okey, atau lebih dikenali dengan nama Cikgu Ayumi. Okey, ataupun boleh panggil lepas ni Nisa boleh panggil Teacher Ayumi lah. Teacher ataupun Ayumi, Cikgu baik. Ayumi. Boleh. Okey, saya dari SK Taman Kepong. Okey, mengajar subjek Reka Bentuk dan Teknologi tahun 4, 5 dan 6. Ya, itu dia Cikgu Ayumi telah sebutkan mata pelajaran kita pada hari ini adalah Reka Bentuk dan Teknologi. Sebelum itu kan saya nak ingatkan kepada kawan-kawan semua agar kekal menjaga SOP di mana saja kita berada dengan memakai pelitup muka, penjarakan fizikal 1 meter atau lebih, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun, dan yang terakhir sekali gunakan gel pembasmi kuman sekiranya perlu. Maka saya nak jemput Cikgu Ayumi untuk kita sanitasi dahulu tangan betul. kita. Silakan. Dalam pada SOP kita di sini pun menjaga penjagaan fizikal kita. Baiklah, saya bawa ke sini ya cikgu ya. Baik. Okey, baiklah, yang di rumah pun jangan lupa, walaupun orang kata apa, terpaksa duduk di rumah, tetapi untuk keselamatan diri kita dan kesihatan diri kita. Dan salah satu aktiviti yang sangat-sangat popular bila kita duduk rumah ni, mestilah kita boleh cucuk tanam. Tadi saya ada nak buat pertanian bandar, tapi saya sendiri pun tak tahu apa maksud pertanian bandar. Mungkin Cikgu Ayumi boleh kenalkan kepada semua yang menonton mahir apa yang kita nak belajar hari ini, cikgu. Okey, sebelum saya kenalkan, saya nak tanya dulu. Tadi kan kita buat ala-ala sikit sketsa tu kan? Ya. Okey, Nisa kenal tak? Okey, nampak banyak tanaman kat sini. Yang mana satu pertanian bandar agak-agaknya? Cuba tunjuk dekat saya. Pertanian bandar, alamak, adakah ia berkaitan dengan... Okey, cuba pilih. Yang mana agak-agaknya macam Nisa rasa macam, okey, ni pertanian bandar. Okey. Adakah pokok-pokok bayam Brazil di hadapan saya ini, cikgu? Okey, betul. Lagi. Betul? Okey. Okey. Saya rasa betul. Adakah pokok cili-cili tu, cikgu? Okey, cili. Okey, kita ada tomato kat sini. Lagi. Okey. Pokok tomato cherries tu, cikgu? Okey, betul. Yang lain tu saya tak pasti sebab saya daripada tadi saya pilih makanan je, cikgu. Okey, makanan. Okey, bila sebut pasal makanan memang betul. Okey, bila kata pertanian bandar, okey, ramai yang salah sangka sebenarnya pertanian bandar ni, okey, bukan semua tanaman. Baik. Okay, pertanian bandar ni ialah aktiviti bercucuk tanam ataupun aktiviti penanaman yang kita tujuannya untuk hasilkan tanaman makanan. Okey. Untuk seisi keluarga lah, untuk isi rumah. Itu tujuan utamanya. Itulah pertanian bandar. Oh, maknanya. Jadi macam yang kat depan ni, Nisa boleh tengok kalau kaktus ke bunga ke apa, dia bukan pertanian bandar. Baik. Sebab ini kita tak boleh makan kan, cikgu kan? Ya, melainkan kalau bunga yang kita boleh buat teh, buat makan, yes boleh. Oh, itu kira pertanian bandar. Patutlah budak rumah saya selalu cuba tanam pokok kari lah, pokok serai lah, macam-macam pokok lagi lah. Apa saja yang tanaman makanan, kita dikira sebagai pertanian bandar. Ya, nasiblah duduk rumah tinggi, cikgu, kalau tak saya tanam pokok rambutan. Sebab tu tujuannya kenapa kita pilih pertanian bandar ni. Okey, salah satu sebabnya sebab di kawasan bandar kebanyakan lah. Okey, kawasannya ialah terhad. Okay, bila kata terhad, okey, kalau Nisa nak lebih jelas lagi, kita boleh tengok dekat depan ni, ada kawasan-kawasan tertentu yang terhad tu. Baik, cikgu. Okey, kawasan tertentu yang terhad ni, okey, ada kat sini.
Okay, kalau Baik. abang cameraman boleh fokus kat sini. Okey. Okey. Ni adalah contoh yang saya beri kat sini. Sebenarnya banyak, Nisa. Ya. Tapi yang ini antara contohlah empat tempat yang utama yang kita kenal sebagai kawasan terhad. Okey, salah satunya ialah kawasan tanah lot, rumah teres. Sebab rumah teres dibina rapat-rapat kan? Betul. Okey, selepas tu kita ada kondominium dan juga rumah pangsa. Okey. Ya. Kondominium, rumah pangsa dengan ataupun kita panggil rumah flat lah, apartmen ke apa. Kenapa kita gunakan pertanian bandar? Sebab kita tak ada kawasan tanah. Betul? Kawasan yang luas tak ada. Jadi kita gunakan konsep pertanian bandar. Itu yang sesuai. Betul tu cikgu. okey. Lebih-lebih lagi sekarang ni kita di waktu musim PKP atau MCO ini, antara aktiviti yang sungguh-sungguh mendapat perhatian dan sambutan ramai adalah pertanian bandar. Masa ni lah cikgu, saya nak cuba tanam bayam Brazil lah, saya nak cuba tanam kangkung lah, nak tanam cili lah. Jadi tak jadi, itu lain cerita. Kita akan belajar dengan lebih lanjut lagi tentang mungkin ciri-ciri pertanian bandar, apa yang kita boleh lakukan. Mungkin cikgu boleh kongsikan betul. sikit. Kalau yang saya suka nak kongsikan dengan Nisa, okey, bukan suka-suka kita pilih pertanian bandar ni, dia ada kelebihan. Okey, kenapa kita pilih pertanian bandar? Ada 4 kelebihan kat sini yang saya boleh kongsi dengan penonton dekat rumah juga. Okey, yang pertama sekali ialah menghasilkan makanan sendiri. Okey, macam Nisa cakap kan, nama pun kita hasilkan tanaman makanan. Ya, betul. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh makan hasil tanaman kita Betul. sendiri. Jadi kat situ kita Jimat duit cikgu. jimat duit. Dari sekarang ni pandemik kan. Betul. Ramai yang kehilangan pekerjaan, ramai yang kena potong gaji, potong allowance. Kat situ kita dah jimat. Okey, yang kedua pula, kita boleh tengok dekat sini ialah memelihara alam sekitar. Okey, memelihara alam sekitar, kita ada amalkan 3R. 3R. Okey, tahu tak 3R tu apa? Saya tahu cikgu, 3R tu reduce, reuse, recycle. Betul tak cikgu? Kenapa kita amalkan konsep 3R ni? Agak-agak apa yang Nisa boleh kaitkan kat sini? Di hadapan saya ni ternyata ada barang-barang yang kita reuse ataupun kita recycle. Contohnya cikgu, saya tertarik dengan botol plastik yang cikgu jadikan macam pasu. Okey. Kita jadikan botol plastik ni sebagai bekas tanaman. Jadi kita reuse kat situ. Kita ada amalan 3R yang dah lama negara kita kempenkan. Ya, betul tu. Jadi boleh dijadikan salah satu aktiviti di waktu-waktu kita duduk di rumah yang memanfaatkan diri kita. Kita akan pergi lebih lanjut lagi kepada topik kita hari ini di bawah mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi, iaitu pertanian bandar, sistem takungan. Kita akan berhenti seketika, jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini di Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM bersama saya Nisa dan kita ada Cikgu Ayumi dari SK Taman Kepong Kuala Lumpur, di mana topik kita di bawah subjek Reka Bentuk dan Teknologi adalah pertanian bandar. Sebelum kita pergi kepada video yang telah kita tonton tadi Cikgu, saya nak tanya apa lagi kelebihan kita lakukan atau kita pilih pertanian bandar ni Cikgu? Okey, tadi saya dah terangkan 2 kelebihan. Baik. Kita cerita tadi tentang
penggunaan semula ataupun reuse kan. Okay, kalau Nisa boleh tengok pada video tadi, banyak yang penggunaan semula botol plastik dan sebagainya kan. Okey, kat depan ni pun ada. Okey, selain daripada tu, kita juga boleh guna semula sisa buangan makanan kita. Oh, okey. Sisa makanan, sisa yang kita makan tu, yang kita nak buang tu, kita boleh jadikan baja kompos. Maknanya simpan lah ya? Ya, boleh simpan. Okey, tapi selalu macam orang tanya, cikgu, tak busuk ke simpan dekat rumah sisa makanan? Kat sinilah kita ada satu serbuk, kita panggil sebagai serbuk bokashi. Ataupun kita panggil sebagai bokashi brand. Dia daripada Jepun lah, teknologi daripada Jepun. Okey, di mana serbuk ni kita gunakan untuk diletakkan pada sisa makanan tersebut untuk mempercepatkan proses menjadi baju kompos. Ya, baiklah. Seperti yang kita lihat tadi kan Cikgu di dalam video berkenaan dengan pertanian bandar tu tadi, saya lihat orang zaman sekarang ni semakin kreatif dalam pada nak menanam, kreatif juga dalam menggunakan kembali bahan-bahan yang sepatutnya kita buang tapi kita guna balik sebagai sesuatu yang lebih berguna. Ya, boleh macam-macam bentuk. Okey, selain akhir sekali yang kita boleh beritahu, kelebihannya ialah tadi kita kata jimatkan duit. Ya, betul. Okey, ni kita boleh tambah pula duit. Macam mana tambah pendapatan? Duit? Ya, sumber pendapatan. Okey, pendapatan sampingan lah. Okey, macam kita tanam di rumah, kita ada lebih. Okey, jadi kita boleh jual. Jual, kita dapatlah duit. Contoh macam saya tanam pokok cili, tiba-tiba cili saya subur. Adalah dalam 5-6 pokok. Saya pun jual lah. Ya, boleh. Okey, tak ada masalah. Okey, dapat tambah pendapatan. Baiklah, Cikgu. Okey, seterusnya Cikgu, apa lagi kita perlu tahu berkenaan dengan pertanian bandar? Okey, pertanian bandar, kalau seperti yang kita tengok kat sini, saya akan fokus hari ini untuk sistem penanaman secara takungan. Takungan, okey, kenapa kita pilih sistem penanaman secara takungan ni? Kerana pengaliran air tu terus. Jadi kita tahu penduduk di bandar ni kebanyakannya bekerja. Ya. Bila bekerja dia tak ada masa nak siram dan sebagainya kan. Nak jaga pokok tu susah. Okey, jadi kita wujudkan teknik penanaman bandar secara takungan ni supaya air tu sentiasa mengalir pada pokok. Betul. Okey, nanti kalau Nisa nak tengok, saya akan pergi ke bot sini. Okey, saya akan Cikgu tunjuk lagi sekali. Baik, mari Cikgu. Okey, sorry lah jauh sikit. Cikgu tak berapa tinggi. Okey, yang ini kita akan belajar tentang sistem takungan. Yang pertama, yang ini rasanya semua orang ramai tahu. Baik. Hidroponik. Ya. Pernah dengar tak Nisa? Yang itu satu masa dulu tahun 90-an tu sangat-sangat popular, Cikgu. Ya, okey. Sebenarnya dah dikenali lama. Ataupun kita panggil sebagai kultur air. Kultur air ni dia ada dua jenis. Hari ini saya terangkan dua jenis lah. Kultur air, dia ada kultur air dalam dengan kitaran semula dan tanpa kitaran semula. Apa yang Nisa faham dengan kitaran semula dengan tanpa kitaran semula? Kalau kitaran semula ni, pada pemahaman saya mungkin air tu dia guna kembali untuk kegunaan yang lain atau kegunaan yang sama tapi dia guna kembali. Kalau tanpa kitaran semula? Kalau tanpa kitaran semula, dia siram je. Sentiasa guna air yang baru. Betul tak, Cikgu? Betul. Dia bukan maksudnya siram. Dia, kita gunakan takungan tu sepenuhnya. Macam contoh Nisa boleh tengok dekat depan ni. Bekas warna merah ni. Ini ialah takungan biasa. Baik. Kita tak ada kitaran semula. Tanpa yang polkadot ni, Cikgu, ya? Yang polkadot comel ni. Cantik. Saya nak buat bentuk strawberry sebenarnya, tapi strawberry tak ada bulat-bulat warna putih. Hijau boleh lah. Konon-konon tak masak lagi lah. Yang ini kita takungan. Kalau kata kitaran semula, dia mesti kita ada guna pam. Baik. Guna pam, dia baru boleh dikitar semula. Maknanya Cikgu di dalam tong ini yang telah Cikgu jadikan kepada bekas takungan kepada tumbuhan kita ni, ada air di bawahnya? Ya, ada air. Sebab tu kita namakan sebagai takungan. Ataupun kultur air untuk hidroponik lah. Hidroponik, kenapa kita panggil hidroponik? Hidro ialah air, ponik ialah tanaman. Tanaman berasaskan air. Baik, tak ada Cikgu. tanah kat situ. Ya. Okey, kita tengok yang kedua. Saya selak sikit. Yang kedua ni kita ada, kalau Nisa boleh nampak dekat depan tu, ada ikan tak? Ada? Ada ikan tak? Agak-agak tu nama apa untuk takungan tu? Sistem apa? Saya rasa nama dia... Alamak, ini saya kena refresh balik lah, Cikgu. Mungkin Cikgu boleh bantu saya. Apa namanya? Kita panggil sebagai aquaponik. Aquaponik. Kenapa kita panggil aquaponik? Aqua tu bermaksudnya hidupan laut. Hidupan air. Baik. Hidupan air, ponik macam tadi kita bagi tahu ialah tanaman. Tanaman yang menggunakan hidupan air sebagai sumber nutrien. Oh, okey. Jadi kalau kita boleh tengok dekat sini, aquaponik ni contoh-contohnya lah. Kalau di sini dia ada akuarium ataupun bekas air yang berisi ikan. Ya. Hidupan air. Lepas tu kita buat tanaman dekat atas ni. Macam contoh dekat depan Contoh Nisa tu ada. ini. Yang comel tu kan. Yang tu memang saya buat sendiri. Oh, okey. Dia boleh buat sendiri. Tak ada masalah. Kalau Maknanya... kata contoh nak bekas tu, Nisa nak guna bekas botol air yang besar pun boleh. Tak ada masalah. Maknanya Cikgu jap, air daripada dalam akuarium ni dipam naik ke atas dan dia akan turun kembali. Macam mana tu? Jadi dia itu sistem kitaran semula tak? Kitaran semula. Cuma yang ini kita gunakan air yang berisi ikan.
Oh, Bila berisi ikan, sumber nutrien daripada mana? Ikan. Ikan. Maksudnya daripada mana nutrien tu? Daripada makanan ikan. Ya, tidak. Okey, kita daripada sisa. Okey, betul juga. Okey, contoh ikan, bila makanan tu tak habis, dia akan tertinggal dalam air tersebut. Betul. Dan ikan macam kita juga, bila makan mesti lepas tu buang kan? Betul. Ya sama, ikan pun akan buang sisa dia juga. Jadi sisa tu kita gunakan sebagai nutrien untuk pokok. Macam baja kompos kita tadi lah cikgu kan? Ya, okey. Cuma yang ini kita guna sisa haiwan. Okey, kalau Nisa boleh tengok dekat bahagian atas tu, ada kapas. Okey, kapas tu warna cantik lagi ke tak? Betul. Ada bahagian yang cantik lagi, ada bahagian yang dia dah coklat-coklat, cikgu. Bila kata coklat-coklat tu, maknanya ada apa dekat situ? Ada sisa ikan di situ. Jadi sisa ikan telah kita gunakan sebagai nutrien. Okey, saya faham cikgu. Bila disedut air ke dalam dan sisa ikan akan terperangkap pada kapal-kapal tu semua, itu akan menjadikan sumber nutrien kepada pokok yang di atas ni cikgu. Ya, betul. Okey, saya kena catat ni, balik rumah nak kena buat ni. Kawan-kawan di rumah pun boleh gunakan akuarium. Dua dalam satu kan cikgu. Tak apa, kalau nak belajar lebih lagi, kita boleh lepas off record, kita boleh belajar lagi. Boleh, tak ada masalah. Okey, dan terakhir, akhir sekali ialah kita panggil sebagai bekas pengairan Kediri ataupun self-watering container. Okay, kenapa kita panggil self-watering container? Di mana satu bekas tu, dia ada air sendiri yang dia bekalkan kepada medium tanaman. Baik. Jadi kita tak payah siram selalu. Okey, kalau ni abang kameraman dah fokus kat sini, saya boleh tunjukkan. Okey, dia ada banyak bahagian kat sini. Okey, kita ada lubang limpah air ni. Lepas tu dia ada ruang partikel kapilari ni. Okey, partikel kapilari ni ialah bahan yang kita gunakan untuk serap air naik. Okey, partikel kapilari. Okey, kalau lubang limpah air ni, kenapa kita buat lubang? Okey, sistem dia macam sains lah. Kalau Nisa letak gelas plastik, okey, dalam bekas besen contohnya kan. Betul. Adakah air akan masuk dalam gelas tersebut? Tak cikgu. Kenapa? Sebab dia ada dinding dia cikgu. Okey, dinding gelas. Bila kata dinding gelas tu akan memerangkap udara, betul? Ya, betul. Bila udara, air tak akan masuk dalam tu. Itu gunanya kita kena buat lubang. Untuk air masuk cikgu Yes, untuk air masuk dan naik ke atas medium tanaman. Baik. Okey, yang ini kita akan terangkan secara lebih mendalam lah. Okey, sekejap lagi kita akan buat aktiviti dengan Nisa nanti. Ya, saya pun tak sabar cikgu, apa agaknya kita boleh lakukan dan apa agaknya yang kita boleh kongsikan dengan kawan-kawan di rumah. Tadi cikgu dah jelaskan mengenai hidroponik yang satu ketika dulu sungguh-sungguh popular, dan sekarang ni saya kira ramai lagi orang yang masih menggunakan teknik tersebut, aquaponik dan self-watering container. Container, betul. Ataupun kita panggil sebagai SWC. Baiklah. Banyak perkara yang kita boleh gunakan untuk memudahkan kita menyiram pokok. Macam Cikgu Ayumi cakap tadi, kita ni orang bekerja kan, tahu-tahu je pokok mati. Lepas tu salahkan, tangan saya panas lah, tak jadi pokok ni. Sedangkan pokok tu tak mendapat keperluan asas yang mencukupi, iaitu air kan. Ya, mungkin betul-betul. Kan, saya biasa dengar kawan-kawan saya, agaknya tangan aku panas ni. Okey, tangan saya panas. Okey, sebab tu pokok tak nak hidup. Sebenarnya bukan sebab tangan panas. Ya, betul. Tapi sebab air tak cukup pada media tanaman tersebut. Ya, sama ada air tak cukup ke, atau nutrien tak cukup ke, atau mungkin kawasan tak sesuai atau tumbuhan tak sesuai pada tanah yang sesuai. Ada banyak faktor. Bukanlah tangan panas mata-mata cikgu. Saya nak tanya cikgu berkenaan dengan penghasilan baja kompos dari sisa makanan. Adakah kita kena blend dia ke, campur-campur atau perap ke, macam mana cikgu? Okey, bila tadi saya sebut tentang serbuk bokashi ataupun bokashi brand tadi, okey, dia ialah untuk membantu proses penapaian, kita panggil. Pernah makan tapai kan? Pernah cikgu. Okey, kenapa jadi tapai? Kerana kita simpan lama. Kita letak, kita peram lama. Okey, sama macam sisa makanan ni. Kita kena peram dia, tapi dibantu dengan serbuk bokashi ni. Bokashi ni dia ada proses dia lah nak buat. Okey, contoh bahan yang digunakan ialah sekam, dedak, dan lain-lain lagi lah. Biasanya sisa tumbuhan. Jadi kita perlu campurkan saja dengan campurkan, tapi dia ada tempoh yang tertentu lah. Bukanlah hari ni letak terus esok dah jadi. Macam sama macam baja kompos yang lain pun dia ada proses, ada tempoh masa untuk dijadikan baja kompos. Biasanya berapa lama cikgu kalau kita nak hasilkan baja kompos dari sisa makanan? Okey, kalau sebulan sisa makanan, tengok pada kuantiti sisa makanan tersebut. Okey, kalau contohnya sikit, mungkin sebulan 2 bulan dah jadi. Okey, kalau sisa makanan tu banyak, contoh satu keluarga makan dalam satu rumah ada 10 orang. Okey, sisa makanannya banyak. So mungkin makan masa 3 ke 6 bulan. Saya rasa kawan-kawan di rumah dah cuba mencatat sisa makanan. Apa jenis-jenis sisa makanan yang biasa kita boleh guna? Adakah seperti
kulit buah yang kita potong. Boleh. Baki nasi macam tu, Ya, cikgu? boleh. Kalau macam tulang ikan boleh tak, cikgu? Okey, kalau tulang ikan pun boleh. Apa saja sisa makanan yang dia boleh reput. Oh, Janganlah sisa makanan, maksudnya bekas makanan tu tak boleh lah. Sebab dia plastik kan, tak boleh. Ya. Yang benda yang tak boleh reput, tak bolehlah jadi baju kompos. Okey, saya percaya pada saat ini ramai penonton kita yang sedang mencari serbuk Bakashi tadi tu, cikgu, ya, untuk boleh membuat beli. baju kompos sisa makanan masing-masing di rumah. Kita akan belajar dengan lebih lanjut lagi selepas ini berkaitan dengan topik pertanian bandar. Kita jumpa selepas ini di Didik TV KPM. Okey, kembali menonton Didik TV KPM bersama saya Nisa. Okey, kenapa Nisa pakai sarung tangan siap-siap ni? Kerana ada kena-mengena dengan aktiviti yang kita nak lakukan selepas ini dengan Cikgu Ayumi. Silakan Cikgu, apa yang kita nak buat ni, Cikgu? Okey, nampaknya Nisa betul-betul semangat. Ya. Saya dah pakai awal, saya pun boleh pakai lagi. Tak apa, kita bagus murid yang memang semangat lah kiranya. Ya, saya. Okey, suka untuk saya ingatkan, reka bentuk dan teknologi. Bila kata reka bentuk dan teknologi, memang dia akan reka ataupun buat aktiviti mesti berdasarkan reka bentuk di mana dilahirkan dalam bentuk lakaran. Ya. Okey, lakaran ni. Okey, lakaran ni penting. Jadi dia kena lahirkan idea dia dalam bentuk lakaran, baru dia boleh bina bekas tanaman tersebut. Baik. Sistem tersebut, sistem takungan lah. Okey, tak kisah dia nak buat macam mana. Okey, ini idea yang pertama lah. Okey, idea pertama boleh saya tunjuk contoh di sinilah yang saya buat. Okey. Ya. Okey, jangan risau Nisa, kita takkan buat yang ni, kita buat yang lain pula. Okey. Okey. Saya dah risau Yang dah ini tadi. saya boleh tunjuk. Okey. Yang ini ialah hasilnya. Okey, kalau penonton boleh nampak di rumah, okey, dia ada pipe PVC kat sini. Okey, pipe PVC ni kita cocok di mana? Okey, kalau boleh tengok, okey, ni ada bekas botol plastik ni, okey, kita dah lubangkan bahagian tengah. Okey, yang di sini kita letakkan pipe PVC. Okey, kenapa kita letakkan pipe PVC? Okey, kalau boleh tengok dekat di sini, okey, kita letakkan pipe PVC ni ada lubang dan lubang juga di sekeliling ni. Kerana apa? Itu untuk mengalirkan air. Okey, kita akan letak macam ni. Okey, lepas tu PVC tu akan letak di bahagian tengah. Baik. Okey, kita akan tuang air melalui PVC tersebut. Okey, kalau boleh tengok dekat sini, okey, dalam lakaran pun ada. Okey. Nisa Ada boleh lidi. tengok ni. Yes. Ada lidi dan juga kita gunakan gabus. Okey. Kita letakkan bahagian dalam PVC tu. Okey, agak-agak untuk apa Nisa? Untuk Saya rasa untuk kita lihat paras air. Betul Okey, ke, Cikgu? paras air. Okey, macam mana kita nak lihat paras air menggunakan gabus dengan lidi ni? Bila kita angkat, kita tengok sama ada dia masih ada air atau tidak. Kering atau tidak gabus tu. Betul ke, Cikgu? Okey, sebenarnya tak perlu angkat. Kerana apa? Sifat gabus ni dia ringan. Ya. Okey, bila ringan, Nisa letakkan air masuk dalam PVC tersebut je, dia akan naik. Dia akan timbul. Bila dia Ya. naik, okey, bermaksud, okey, contoh saya dah letak garisan di sini. Tanda, Okey, tanda ni, okey, maksudnya air penuh lah. Ya. Cukup untuk tanaman. Ya. Okey, kalau contoh dia dah sampai ke bahagian hitam ni, maknanya air dah kering. Air dah kurang. Maknanya okey. kalau lidi tu makin jatuh ke bawah, maknanya air dah kurang. Ya. Kalau air tu banyak, lidi tu dah akan timbul sebab ada gabus. Ya, Okey. itu tujuannya kita guna lidi ni. Jadi tak adalah susah payah. Kadang-kadang macam ni kita dah hias ni, dah cat apa semua. Macam mana Betul. kita nak tengok air cukup ke tak Betul, kan? Okey, jadi kita gunakan lidi ni. Okey, yang ini sistem ni agak-agak Nisa lah. Ni sistem yang mana satu? Tadi saya dah terangkan ada hidroponik, aquaponik dengan self watering container ataupun bekas pengairan kendiri. Yang mana satu ni? Menurut pemerhatian saya, Ya, firasat. saya rasa ini pengairan kendiri. Yes, pandai. Betul, Cikgu? Okey, saya bagi 100 markah untuk Yeay. Nisa. Okey, kerana memberi tumpuan. Okey, maknanya Nisa fahamlah. Okey, bekas pengairan kendiri ni maksud kita salurkan air untuk bekas tanaman ni secara sendiri. Ya. Okey, nampak macam susah kan? Okay, ada Saya macam-macam itu. cuba untuk memahami dengan lebih Okey, tak apa. mendalam. Saya bagi Nisa untuk buat hari ini yang senang sikit. Okey, saya senang baik. sikitlah. Okey, ini sama je sistemnya. Okey, tadi kita dah sebut pasal takung. Okey, ini kita buat konsepnya sama lebih kurang macam takung tu. Cuma yang ini kita buat guna bekas guna semula. Guna semula, Okey, baik. bekas plastik lah. Okey, saya akan beri pada Nisa. Okey, bekas guna semula ni. Okey, kita akan buat aktiviti. Okey, kita akan buat seorang satu.
Tengok siapa yang cepat. Ya, alamak. Aku pula saya. Tak ada, bukan. Okey, saya akan bantu Nisa, jangan risau. Okey, kalau Nisa tengok kat sini, apa perbezaan yang tadi dengan yang ini? Oh, kalau tadi dia punya penutup ni di dalam, di bawah. di dalam, Tapi yang betul. ni kita terbalikkan dan di bahagian atas. Okey, betul. Pandai Nisa. Okey, 100 markah lagi untuk Nisa. Yes. Okey, yang ini kita tanam tanamannya di bahagian atas, dan airnya di bahagian bawah. Okey, air bahagian bawah lah. Okey, air ni bahagian bawah sini. Okey, jadi takungan tu yang akan salurkan air ke atas. Okey, salurkan air ke atas. Okey, kita panggil apa tadi? Kita guna Tali mop ni kita sebut sebagai partikel kapilari. Partikel kapilari. Okey, partikel kapilari ni ialah bahan yang kita gunakan untuk sedut air naik atas. Okey, tak kisahlah, ada banyak benda lain sebenarnya. Okey, contohnya apa lagi yang boleh sedut air? Saya boleh tak saya gunakan kalau macam tebisan kain yang kita dah potong panjang-panjang? Ya, boleh, kain. tak ada masalah. Okey, kebanyakan orang, yang kalau Nisa boleh tengoklah dekat nursery pun mereka gunakan kain flannel ataupun kita panggil kain felt tu. Pun ada. Dan selain daripada tu, kalau contohkan murid, cikgu saya tak adalah nak beli ni, saya tak ada semua ni. Okey, boleh gunakan apa di rumah? Benang. Tu paling senang. Cuma jangan ambil benang kain mak pula. Ya, yang halus tu. Ya. Jangan ambil benang kain orang lain ataupun dilangsir ke apa sebagainya. Tak boleh lah. Nanti habis. Okey? Kalau guna kapas, cikgu boleh ke tidak? Ke dia tak sesuai? Okey, kalau kapas, dia menyerap air sahaja. Dia tak boleh sedut ke atas. Dia untuk benda yang sesuatu yang panjang, kita boleh mengalirkan sedut ke atas. So kalau kapas tu dia bersifat untuk serap air kan. Okay, kalau serap air tu kita boleh gantikan untuk medium tanaman. Medium tanaman. Baik. Okey, baiklah cikgu. Tak sabar ke nak buat? Ya, saya bersemangat cikgu. Saya dah ada botol saya di mana kita boleh gunakan kembali botol-botol plastik di rumah tu. Dah reuse dah. Kita repurpose kita panggil. Kita gunakan untuk tujuan yang baharu. Ya, betul. Okey, kalau lihat dekat lakaran ni tadi, okey. Kita akan gunakan bahan ni, kita panggil medium ni sebagai leka. Okey, leka ni lah. Okey, leka ni, yang ni Jangan salah sangka ni bukan sejenis snack Okey, bukannya bijirin Milo ke apa, bukan tahu. Okey, ni ialah kita panggil sebagai leka ball. Okey, leka ball ni diperbuat daripada tanah liat. Okey, leka ni ialah akronim bagi light expanded clay aggregate. Okey. Kenapa kita panggil light expanded clay aggregate? Kerana dia telah dikembangkan, expand. Okay, daripada tanah liat dia expand, bila expand dia jadi kembang. Dia kembang, dia jadi ringan ke berat? Dia jadi tak apa. Okay. Berat. Kalau dikembangkan dia akan jadi partikel yang lebih kecil dan berongga. Bila berongga dia akan jadi ringan. Okay. Tak apa, saya bagi Nisa tengok. Okey. Macam mana yang kita katakan ringan dan berongga tu? Banyak perkara yang saya kena ulang kaji ni. Segala-gala terma-terma. Okay, tak apa, ni memang benda baru. Okay, ramai yang sekarang ni memang trend lah orang gunakan ni. Kerana apa? Okay, Nisa boleh tengok kat sini. Dia ringan tapi sifat dia memang serap air. Kenapa serap air? Dia ada rongga. Dia ada macam rongga. Span. Okay, Nisa pernah tengok span kan? Ya, Span betul. dia berongga kerana apa? Dia boleh serap air. Okay, samalah macam ni. Okay, dia boleh serap air. Okay, ada bahan-bahan lain juga. Baik. Okay, sebagai medium, dia ada kat sini ialah perlite dan juga vermiculite. Okay, berbeza Okay, tapi yang dalam ni kita akan gunakan leka. Okay, daripada apa? Tanah liat. Baik, okey. Okay, di bahagian atas tanah liat tersebut, kita akan gunakan bahagian atas ni ialah peat moss, tanah hitam. Okay, tanah hitam ni saya dah campurkan dengan coco peat. Okay, coco peat ni bertujuan untuk memegang medium tanaman tu dengan lebih baik lah. Baik. Okay, sebab kalau kita gunakan peat moss sahaja ataupun tanah hitam sahaja, okay, tanah tu akan bila kita siram ataupun kena air dia akan jatuh. Tu yang kalau Nisa boleh tengok, bila kita siram ke apa, tanah tu keluar kan. Betul, cikgu. Jadi hitam dan sebagainya. Kerana apa? Tak ada benda yang pegang dia. Okay, macam mana kita nak gunakan bahan yang boleh memegang medium tersebut? Kita gunakan coco peat. Okay, coco peat ni ada kat sini. Okay, apa maksud coco peat? Okay, cuba Nisa tengok coco peat ni apa. Saya cuba, okey. Kenapa saya tengok dalam ni cikgu, dia macam ada macam sabut. Okey. Okey. Ini dia kawan-kawan, ini dia rupa dia. Okey, kenapa kita panggil coco peat? Nama dia tu, asalnya ada pada nama tersebut. Coconut. Yes, okey. Kita panggil sebagai dalam bahasa Melayu ialah gambut kelapa. Gambut kelapa. Dia diperbuat daripada sabut kelapa lah. Okey, kenapa kita perlukan gambut kelapa ni? Okey, gambut kelapa ni untuk memegang medium tanaman. Tanaman. Okey, yang ni yang saya beritahu tadi ialah peat moss ataupun tanah hitam. Okey, yang ni. Okey.
Tanah hitam ni, okey, kalau kita gunakan itu saja, dia akan jatuh. Okey, kita perlu bantuan kokopit ni ataupun gambut kelapa ni untuk pegang medium Sebab tersebut. tanah hitam ni dia macam ada lerai, cikgu. Ya, dia lerai. Dia lerai. Sifatnya lerai. Bila kita siram ataupun kena air dan sebagainya, dia terus keluar. Ya, betul. Dia mengalir sekali dengan air tu, cikgu. Jadi, pada awalnya contohlah Nisa letak dah penuh dah ni. Ya. Tiba-tiba sampai bawah ni. Betul, cikgu. Kerana apa? Dia partikel dia kecil. Ya. Okey. Okey, marilah kita mulakan aktiviti. Jom, cikgu. Nampak Nisa tak sabar sangat dah tu. Betul. Okey, kita Awal-awal dah ada dah pakai seorang sarung satu. tangan. Okey, kita dah ada seorang satu. Bagus sebab dia menjaga kebersihan. Okey. Dia pakai sarung tangan dulu. Okey. Baik. Nisa boleh rujuk. Okey, saya akan pergi ke board lah. Nisa boleh nampak Saya boleh nampak, Okey, cikgu. Saya akan letak di board. Okey, baiklah. Okey, Di mana di sini kita potong dua. Kita Okey. punya botol ni. Potong dua and then kita ambil yang bahagian penutup dia. Ya. Untuk kita buat pula lubang di penutup botol ni. Ya, okey. Ada lubang juga di bahagian agak-agak penutup apa botol. tujuan lubang tu Nisa? Saya tahu ni cikgu ni mesti untuk letak tali mop kita tadi kan. Yes, pandai. Tali mop tu kita panggil sebagai apa? Tali partikel kapilari. Yes, pandai Nisa. Okey, saya bagi 100 markah lagi untuk Yeay. Nisa. Okey, partikel pilari. Okey, kita ada kat sini. Okey, Nisa boleh ambil dulu. Okey. Saya nak tunjukkan kepada kawan-kawan. Okey, Di ni sini alat adalah yang kita gabus kita. Itu sini. gabus. Okey, Gabus itu contoh kita untuk yang untuk- bekas pengairan kendiri yang Ya. pertama tadi Nisa. Yang ini tali mop yang kita akan gunakan. Yang ini. Okey, ini contoh lain untuk bahan yang boleh serap air. Selain daripada leka, perlite, ada vermiculite, span. kita ada span. Span pun boleh guna. Macam tadi Nisa Ya. sebut kapas pun boleh guna. Kapas. Okey. Dan kita ada. Kita panggil apa tu? Cikgu. Cuba teka. Nak kata sudip bukan sudip. Betul, sudip. Sudip tanah. Sudip kita guna pakai apa? Kita guna apa untuk pegang? Kita guna Kita guna tangan kan? Ya. Namanya sudip tangan. Sudip tangan. Okey, sudip tangan senang je ingat. Okey, betul sudip tu. Okey, maknanya memang Nisa tahulah sikit. Ya. Tahu sudip rupa tangan. dia cikgu. Kadang-kadang nama dia kita main sebut je. Okey, tak apa. Hari ni Nisa dah tahu dah. Ya, Kalau pergi betul. kedai dah tahu dah. Saya nak sudip tangan. Oh, dah tahu dah. Dah tahu dah. Okey, baik cikgu. Yang dalam paket ni apa cikgu Okey, yang sebenarnya? paket ni. Okey, ini ialah contoh nutrien yang kita gunakan untuk hidroponik. Oh. Okey, ataupun takungan lah. Okey, sistem takungan. Okey, kita nak letak nutrien. Ada yang dia dah jual siap macam ni. Ya. Okey, ada yang baja A dan B. Okey, macam yang saya beli ni, dia ada baja A, B dan C. Baik. Dia bergantung pada set yang kita beli tu. Okey, baiklah. Okey. Sekarang kita akan mulakan. Okey, jom mulakan. Saya bagi kelebihan kat Nisa dululah. Saya- Sebab leka ball dekat situ kan. Ya, saya akan ambil ni. Kita punya mop ni. Okey. Pandai dia. Dia mulakan dengan yang senang dulu. Ya, betul cikgu. Dan saya akan masukkan di dalam lubang yang kita telah buat pada kita punya penutup botol. Ya, pandai. Okey. Saya harap jadilah nanti balik nanti boleh buat tanam pokok kan. InsyaAllah boleh. Okey. Saya tunjuk je lah ya. Kita buat satu macam ni. Nanti kita akan buat ni. Kemudian letak macam ni cikgu ya. Betul. Kemudian adakah kita akan masukkan leka buah kita? Betul-betul. Ini tunjuk je. Kalau kat rumah tu buatlah apa macam banyak-banyak sikit tali dia tu. Pitori kapilari dia. Ya. Dia sebagai partikel kapilari. Partikel kapilari. Okey. Kemudian kita tali mop dia. masukkan. Kita masukkan. Okey, kita masukkan leka bahan kita. penyerap air kita iaitu leka Yes. ataupun kita panggil sebagai leka ball. Leka Diperbuat ball. daripada tanah liat. Agak-agak nak berapa banyak cikgu? Separuh boleh cikgu? Okey, kalau tengok pada kita punya lakaran tadi, okey, dia hanya separuh saja. Ya. Kerana kalau tak, nanti dia akan simpan air terlalu banyak pula. Baik. Okey, Okey. terlebih pula untuk kita Saya punya rasa dah tanaman cukup kan. separuh bekas saya. Okey. Saya beri pada cikgu pula ya. Okey. Okey cikgu. Macam yang ni leka ball kita boleh ambil saja guna tangan. Pastikan pakai sarung tangan Ya. untuk lebih bersih lah. Baik. Jaga kebersihan tangan kita. Okey, kalau macam contoh macam Nisa nak ambil, yang bahagian atas tu ialah kokopit campur dengan peat moss. Baik. Okey, yang tu kita gunakan apa? Kita Untuk ambil gunakan sudip tangan. tu. Yes, pandai. Dia dah ingat dah. Bagus Nisa. Yang tanah hitam cikgu bawah ni dah dicampurkan dengan peat moss Dah kita. campur sedikit. Tapi Dah boleh je campur, kalau Nisa nak tambah tambah lagi, okey, supaya dia lebih kuat lah. Lebih Okey, kuat, dia okey. pegang tanah tersebut. Oh, saya ni kalau menanam ni cikgu, silap-silap kan nak tanam pokok lain, keluar pokok lain cikgu. Magic tu. Kan? Jadi orang tak boleh salah sangka dah. Ya, okey. Dan saya akan masukkan tanah yang telah kita campurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey. Oh, baru saya tahu ya. Yang di rumah pun bolehlah ambil nota apa tips yang Cikgu Ayumi nak kongsikan sepanjang kita lakukan aktiviti ni.
Dan bahan-bahan ni semua bahan-bahan yang actually kita boleh dapat dari rumah je. Okey, ada yang dari rumah. Okay, kalau macam baik. tadilah saya beritahu, kalau bahan penyerap air macam leka bol ni, okey, murid sebab dia agak mahal juga. Ya, Okey. Kalau murid tak mampu nak beli, kita gunakan bahan sedia ada di rumah seperti kapas. Ya, betul. Kita ada benang, kita ada span, okey. Ya. Asalkan dia boleh menyerap air. Minta maaf cikgu Saya pinjam cikgu punya lidi ni. Boleh. Nampak tak? Kita perlu bertindak bijak sekiranya kita tak dapat nak masukkan. Kita punya ni, kita boleh jolok dengan lidi. Okey. Maklumlah saya punya satu je. Ataupun Nisa boleh buka bahagian bawah tu, tutup dia, masukkan. okey. Kenapalah saya tak terfikir. Tak apa, saya cakap saya bantu Nisa. Ya, baik. Okey. Kita akan masukkan kita punya tali mop kita. Okey, satu lagi ya. Okay. Supaya dia menyerap dengan lebih baik lagi. Ya. Okay. Yang macam tadi, leka ni, ada juga orang tanya, kenapa mesti guna leka saja? Ya. Dia ringan kan? Selain daripada leka, kita boleh je guna yang lain tadi yang saya sebut sebagai vermiculite dan juga perlite ni. Kalau Nisa nanti Nisa nak pegang, boleh pegang, tengok. Kenapa kita gunakan bahan-bahan ini? Kalau sebelum ni kita gunakan pasir sungai. Pasir, Nisa pernah pegang pasir kan? Ya, saya. Memang dia boleh serap air dan boleh simpan air. Tapi apa yang berlaku bila dia simpan air? Pasir tu jadi berat ke ringan? Dia jadi berat, cikgu. Yes, bila berat, tak terangkat ni kalau saya. Ya. Nak datang sini memang tak boleh angkatnya kalau pasir lah. Tapi disebabkan kita gunakan leka, macam tadi Nisa pun dah rasa. Leka tu ringan ke berat? Leka tu sangat ringan. Sangat ringan. Kalau kita letak air sekalipun, dia tak akan jadi berat macam pasir. Sebab tu sekarang ni, kita banyak gunakan leka bol ni. Baik. Leka bol, ada yang perlite, ada yang vermiculite. Tengok pada kesesuaian pada tanaman tersebut. Ya, baiklah. Cikgu, saya tengok kan, saya dah letak kita punya leka bol, dah letak tanah dan kemudian kita boleh masukkan anak pokok di bahagian atas ni, cikgu. Nisa nampaknya dah advance. Saya lah kalah dengan Nisa ni. Saya cepat belajar, cikgu, benda-benda macam ni. Ada pasu hijau dekat depan tu. Ya, pasu hijau saya. Kat situ Nisa boleh ambil anak pokok tu untuk masukkan. Baiklah. Saya sediakan untuk Nisa hari ni. Saya rasa berbangga. Bolehlah. Inilah pertanian moden di mana kita bercucuk tanam menggunakan pula bahan-bahan apa yang kita boleh makan di rumah. Ya, Ni mak saya suka ni. Yang ini memang trend sekarang lah. Betul. Kerana bayam Brazil ni paling cepat dia membiak. Kita tak perlu guna biji benih pun boleh. Macam ni, kita cikgu, gunakan anak pokok saja. Saya buat lubang bahagian tengah. Nisa nak ambil satu ke dua pun boleh. Yang sesuai. Saya rasa kan, cikgu, lepas ni confirm. Nampaknya saya akan Nisa boleh jadi petani bandar yang berjaya. Petani moden. Ya, baiklah. Boleh tambah pendapatan Nisa. Jangan betul main-main. tu. Saya akan jual anak pokok saya. Mungkin kawan-kawan boleh beli. Dah promote awal. Mana tahu jadi, insya-Allah kita boleh jual. Sebenarnya mudah je kan setakat ini dan bahan-bahan yang diperlukan saya kira sekarang ni mudah didapati kerana kita ada banyak akses kepada sistem pembelian secara atas talian. Nak beli anak pokok pun cikgu diorang post sekarang ni, cikgu. Kalau rasa-rasa tak jumpa anak pokok kita boleh beli. Betul. Tapi kalau macam untuk bayam Brazil ni sebenarnya kita tak payah beli anak pokok ataupun tak payah beli biji benih pun tak apa. Ya, betul. Kerana dia membiak secara keratan batang. Jadi kita potong saja bahagian batang dia. Akar tu akan tumbuh. Jadi kita boleh cabut saja. Kalau kita tuai pun macam tu juga. Kita buang, dia akan tumbuh pada bahagian yang kita potong tu. Ya, betul tu. Sebab tu sekarang dia banyak orang tanam. Ya, okey. Sementara saya nak mengemaskan pokok saya dan cikgu nak sudahkan pokok cikgu, kita akan beristirahat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. Okey, tanam dia. Kembali menonton di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan pokok saya yang saya rasa agak macam menjadi je ni, cikgu. Teknik saya ni betul tak, cikgu? Alhamdulillah nampaknya murid saya berjaya hari ni. Yeay. Boleh bagi markah lebih hari ni ekstra sebab dia beri fokus kepada saya. Maknanya dia faham hari ni. Kalau boleh Nisa beritahu, hari ni kita buat teknik apa hari ni? Hari ni cikgu, bila saya tengok kan airnya di bawah diserap naik ke atas. Adakah ini teknik hidroponik, cikgu? Kita panggil sebagai teknik hidroponik.
boleh sebagai takungan ataupun filter air. Okey, berbeza dengan yang tadi ialah sistem pengairan kendiri yang kita tunjuk tadi ni. Okey, ini kita buat yang tadilah Nisa tunjuk tadi, yang terbalik tu. Ya, betul. Botol yang terbalik tu. Okey, botol yang terbalik tu dia salurkan air ke atas. Itu pengairan kendiri. Okey, kita dah sebut 2. Okey, dan ada lagi satu, jangan lupa ikan comel kita. Ikan comel kita iaitu aquaponik, cikgu. Yes, aquaponik. Itu ialah contoh 3 sistem takungan yang kita boleh amalkan ataupun kita boleh buat dalam pertanian bandar ni. Cikgu, saya terperasan sesuatu, cikgu. Okey, apa dia? Kalau yang ini kan yang besar, cikgu tanam ni pokok tomato, yang di hadapan kita ni sistem yang lebih kurang sama, yang sama yang ni tapi yang ini lebih kecil, cikgu, betul tak? Dia sebenarnya bekas besar ataupun kecil boleh je. Asalkan kita sesuaikan bahan yang kita gunakan. Baik. Macam contoh kalau besar, kita bolehlah guna pipe PVC ni. Contoh Kalau yang kecil, ni, Nisa boleh kecil. pegang. Yang kecil, takkan kita nak guna pipe PVC. Kita gunakan apa tu, Nisa? Guna straw, cikgu, straw yang besar tu. Straw yang boba tu kan. Kita boleh guna semula. Cuci, guna semula sebagai tempat untuk kita tuang air. Bagi bekas pengairan kendiri kita. Wah, saya dapat rasa, paras air dia. Kalau dia dah turun tu maknanya dia kurang. Kalau dia naik tu maknanya dia ada air lah. Itu 3 sistem takungan yang kita belajar hari ni. Berbalik pada pertanian bandar kita tadi tu. Kalau Nisa boleh ingat, kenapa kita amalkan pertanian bandar? Kita amalkan pertanian bandar nombor 1 untuk makan sendiri, cikgu. Lagi? Jimat, tenaga, sebab saya rasa sangat senang bila kita sangat mudah. Gunakan sistem takungan ni, kita boleh biar je. Dan top kita air amalkan 3R. 3R, reduce, reuse dan recycle. Kita guna semula botol kita dan kita guna semula sisa kita. Dan akhir sekali, Nisa plan apa tadi? Saya plan nak jual jadi sumber pendapatan. Kerana pertanian bandar ni, berbalik pada asal pertanian bandar ni ialah proses ataupun aktiviti yang kita amalkan untuk bercucuk tanam ataupun penanaman untuk hasilkan tanaman makanan. At least kita boleh makan seisi keluarga lah di rumah. Betul. Mungkin cikgu boleh kongsikan selain daripada pokok bayam Brazil yang sekarang ni saya kira sangat-sangat terkenal. Memang ramai apa orang lagi guna. jenis pokok yang sesuai kita tanam menggunakan teknik-teknik yang kita belajar pada hari ini, cikgu? Sebenarnya apa saja tanaman sayuran sangat sesuai gunakan teknik takungan ni. Sistem takungan ni memang sangat sesuai kerana dia cepat. Dan juga dia mudah untuk diuruskan. Lagi-lagi macam ni kan, tanaman sayuran jenis berdaun. Kalau macam ni, contoh yang tomato ni, kita panggil sayuran jenis buah pun boleh, tak ada masalah. Asalkan dia ialah tanaman makanan, itu ialah pertanian bandar. Betul. Dan saya lihat kan apa yang ada di hadapan kita ni adalah barang-barang yang ada di rumah yang boleh kita gunakan kembali dan kita menyelamatkan alam sekitar daripada masa yang dan jangan sama. lupa Nisa, sebab kita nak banner ni, kita mesti ada rekaan. Rekaan kita lahirkan dalam bentuk apa? Lakaran. Itu yang kita perlu ingatkan murid-murid kita. Jangan main buat saja sebab kita ada sistem. Yang direka khas. Sistem tersebut kita mesti aplikasi pada kita punya bekas tanaman. Dan seperti yang kita lihat pada lakaran tadi, pada lakaran mestilah ada reka bentuknya dan apa yang perlu dia ada pada sesuatu sistem tersebut. Sebab sistem tu tak sama apa yang keperluan dia. Baiklah. Saya nanya sangat-sangat seronok hari ini, cikgu, sebab saya dapat pokok saya sendiri dan seperti yang kita katakan tadi, di bawah ini adalah tempat untuk kita isi air. Jadi kita boleh isi air. Dan kita boleh tengok compare yang lakaran dengan hasil Nisa ni macam mana. Agak-agak serupa saya rasa, cikgu. Kalau ikut penilaian saya, kira dah boleh lepas lah. Kalau ikut penilaian bilik darjah ni, saya dah boleh beri TP 5 lah. Tahap pencapaian 5. Maksudnya dah boleh lepas lah tu. Kalau cuma tambah lagi, menarik lagi, Nisa nak hias, nak tambah lagi, partikel kapilari dan sebagainya, boleh dapat tahap penguasaan 6. So paling tinggi dah tu. Saya tak sabar-sabar nak balik dah hias pasu saya ni, di mana lebih mudah untuk kita letakkan air dan biarkan dia bila dah sikit kita tambah saja air. Angkat je macam ni, cikgu, kan? And then kita akan tambah air di bawah. Kalau macam ni dia jernih, bolehlah nampak lagi. Kalau macam kita dah cat semua, Nisa kena buka lah dan tengok. Ada tujuan juga kenapa kita cat ni, supaya cahaya matahari tidak tembus masuk ke dalam botol tersebut. Jadi tak adalah lumut kita punya air. Sebab tu saya cat ni. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan ni semua ada sebab dan ada langkah-langkah ni kenapa kita lakukan sedemikian. Baiklah, cikgu, sebenarnya dalam pada kita seronok-seronok bercucuk tanam dan sebagainya, kita telah pun tiba di penghujung rancangan. Tahu tak apa kan, cikgu, kan? Kawan-kawan di rumah pun saya rasa mereka sudah menulis nota apa lagi yang mereka perlukan untuk melakukan teknik sistem takungan seperti yang telah kita pelajari pada hari ini. Jadi cikgu Ayumi boleh berikan sedikit rumusan ataupun kata-kata akhir untuk penonton Mahir di Didik TV KPM.
Okey, terima kasih kerana menonton hari ini. Okey, pertanian bandar saya akan ingatkan balik semula. Okey, pertanian bandar ialah aktiviti bercucuk tanam ataupun penanaman hasil tanaman makanan. Okey, apa saja sayuran, buah-buahan yang sesuai lah. Okey, dengan saiz kediaman kita. Okey, dan seterusnya kita kenalkan sistem takunan, kita ada 3 tadi. Baik. Okey, yang pertama ialah hidroponik ataupun kutub air. Ya. Okey, yang kedua ialah aquaponik yang ada ikan comel tu. Ya. Okey, yang ketiga ialah sistem pengairan kendiri. Kendiri. Bekas pengairan kendiri ataupun self watering container. Okey, macam mana kita nak buat benda tu? Kita mesti adalah lakaran. Betul. Okey, apa-apa saja reka bentuk, Ya. aktiviti mesti bermula dengan lakaran. Mesti bermula kerana dengan idea bermula di situ. Ya. Baru kita boleh aplikasi pada pembuatan. Baiklah, terima kasih Teacher Ayumi ataupun Cikgu Suhaila dari SK Taman Kepong Kuala Lumpur di atas perkongsian pada hari ini. Saya rasa lepas ni semua pokok kat rumah saya akan ditanam sebegini, Ya, lebih insyaAllah mudah boleh. dan menjimatkan masa serta ruang. Boleh cuba di rumah juga. Kita akan jumpa lagi insya-Allah di episod akan datang. Saya Nisa Ki. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM